wabarakatuh. Bila boleh datang kita umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yuzahadahu fid dunya wa yulhimahu rusydahu. Tuan sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan peluang, kesempatan, nikmat hidup sampailah ke saat ini. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, khairukum man tala umur wa khairu amal wa su'ukum man tala umur wa su'u amal. Sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Tetapi seburuk-buruk kamu juga orang yang panjang umurnya tapi buruk pula amalannya. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita. Dan sungguhnya kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan baginya mendapat kebaikan, maka yufaqihu fid din, akan diberikan kepahaman dalam agamanya. Yang suka kepada majlis-majlis ilmu, suka aktiviti-aktiviti keilmuan, dan akhirnya dengan sebab suka datang ke majlis-majlis ilmu, dia pun jadi faham agama. Yufaqihu fid din. Kemudian bila ada ilmu, ilmu itu akhirnya menerbitkan iman, melahirkan rasa malu, maka Allah bagi pula wa yuzahadahu fid dunya. Allah bagi pula kepadanya sifat zuhud daripada dalam dunia ni. Maksudnya tak jadi zuhud ni bukanlah maksud menolak dunia, menolak harta. Az-zahadah laisat bitahrimil halal. Ada hadis Nabi sebut az-zahadah laisat bitahrimil halal atau idha'atil mal. Zuhud itu bukanlah maksudnya mengharamkan benda halal atau idha'atil mal, ataupun menolak harta dunia ni. Zuhud bukanlah sampai tak mau macam tu. Walakin mimma yadaillah awsaq mimma yadainas. Tapi yang kata zuhud itu ialah apa yang di tangan Allah, yakni hari akhirat itu. Awsaq, lebih diberati, lebih diutamakan, mimma yadainas, daripada apa yang di tangan manusia, yakni dunia ni. Itu zuhud. Bukanlah zuhud itu sampai tak yang ni tak mau, yang ni tak mau. Itu zukut, maksudnya zuhud jemput kedekut tu. Baik. Kemudian Allah bagi sifat zuhud itu. Maksudnya kalau siang ni sibuk dengan dunia, malam ni duk mainlah dekat dengan Allah, mainlah ke majlis ilmu. Kadang-kadang orang kaya boleh main, orang senang, hak susah pun tak main. Sebab itu kita pernah mengaji hadis tentang sayarhamus salasatu, kesianlah tiga golongan. Dan lepas Nabi kata wa yazahadu fil dunya wa yulhimahu rusydahu, maka Allah pun ilhamkan, Allah bukakan kepadanya apa, petunjuk lah. Rusydahu artinya pimpinan Allah.
tunjukkan jalan ke dia. Dia taklah jadi malam-malam duk kedai kopi duk sembang burung lah kan. Malam-malam ni diisi dengan pengajian, dengan ilmu, dengan duduk iktikaf di masjid dan sebagainya. Baik. Malam ini kita tengok bab yang ke-13. Biar kita ni. Tak ada bola kelas tu bab 13. Ada beberapa bab. Jadi insya-Allah kita cari buku lain pula. Bab yang ke-13. Ada 14. Bab 13 tajuk Maulidur Rasul. Sambut Maulidur Rasul, kelahiran junjungan besar Nabi SAW. Jadi kita bila 12 Rabiul Awal, kita membuat sambutan menyambut Maulidur Rasul. Hukum menyambut Maulidur Rasul, sebab dia kata ada kumpulan yang melarang menyambut Maulidur Rasul. Ada puak yang kata tak boleh sambut Maulidur Rasul dengan alasan ia ialah bid'ah dalalah, yang tidak disuruh dalam agama, yang Nabi tak pernah buat. Maka apakah pendapat ulama tentangnya? Ini kita ambil jawapan. Ulama cari jawapan, nak menolak pandangan satu kumpulan yang kata Maulidur Rasul itu tak boleh, bid'ah dalalah. Sebab dia pegang pada kullu bid'atin dalalah. Setiap yang benda yang baru itu, yang baik, yang Nabi tak pernah buat itu, dalalah, sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Ya, setiap yang sesat itu masuk neraka. Itu hadis umum dan kita dah bahaskan hadis itu. Maka kita pakai kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dah wawai kita sebut al-bid'atu bid'atan. Maka kita pernah mengaji tu. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang bahkan menjadi sunat pula. Tahu lama bina sekolah, buat sekolah. Zaman Nabi mana ada sekolah. Penulisan Quran dan sebagainya, itu semua adalah bid'ah lah. Nabi tak pernah buat. Tapi maka kita buat dan kita mengaji satu kan. Baik. Ada kumpulan yang mengatakan ialah bid'ah dalalah, yang tidak disuruh dalam agama. Apa pendapat ulama? Maka jawapan kita tengok. Sunat menyambut Maulidur Rasul mustahabbah, dituntut sunat kan, berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan kaedah agama. Jadi dalam sumber hukum ni dia bukan hanya Quran sunnah ya. Sumber pertama, sumber kedua Quran lah, Quran sunnah lah, sumber tertinggi. Tapi ada benda yang tidak dijelaskan, yang bersifat umum, maka dijelaskan oleh ijma', qiyas, istihsan, masalih mursalah, uruf dan sebagainya. Jadi ada banyak sumber hukum dalam Islam. Baik. Sunat menyambut Maulidur Rasul berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah dan kaedah agama, ataupun dipanggil qawaid fiqhiyah. Siapa yang susun ni bukan orang biasa macam kita ni. Qawaid fiqhiyah ni, kaedah fiqh. Maka muncullah macam kita kata kaedah ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu perkara itu melainkan dengan apa? Melainkan dengannya, fahuwa wajib, maka dia jadi wajib. Kita nak ambil ayat sembahyang, kena pakai ayat. Maka kaedah dia nak idza balagal ma'qulatain lam yahmilul khumus. Bila ayat ni dah jadi kaedah fiqh tu, idza balagal ma'qulatain lam yahmilul khumus. Bila ayat ni mencapai kadar 2 kolah, dia tidak jadi najis. Maka kena buatlah kolah. Lepas tu lah ni ada paip lah, kena buat paip, kena korek telaga. Maka benda tu jadi wajib walaupun dia tak masuk pula senarai, dalam senarai. Maka benda tu jadi tidak sempurna dia melainkan dengan benda tu. Nak bagi jadi ayat 2 kolah ni kena buat apa? Kena buat kolah kan? Bagi cukup ayat. Maka
Itu dipanggil kaedah agama. Siapa susun ni? Mujtahid Islam lah, kan kita ni kan, yang mengetahui semua apa sumber-sumber hukum. Baik, tengok dalil daripada Al-Quran bahawa kita buat ni sambutan Maulid Rasul, biasanya kita penuhkan dengan berselawat, kemudian buat ceramah ke apa ke, majlis ceramah Maulid Rasul. Kalau dulu orang buat berlawakkan, buat berjanji merhaban, jadi semakin kurang, makin kita tak buat dah, kita pun tak ada dah. Nak panggil kenduri, nak cari puak berjanji merhaban pun kurang lah. Baik, alhamdulillah, walaupun kurang tapi di sekolah-sekolah pondok kalau apa masih banyak lagi kan. Baik, berdasarkan dalil daripada Al-Quran, Allah menyuruh umat Islam menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul ni. Artinya dalam beberapa ayat Quran di bawah, contohnya Allah kata, qul bi fadlillah, katakanlah dengan kurniaan Allah itulah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya itulah, fadzalika falyafrahu, maka manusia ini bergembira dengan sebab kelebihan Allah, kurniaan Allah, rahmat Allah itulah, fa bidzalika falyafrahu, manusia ni jadi seronok, maksudnya bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, apa kaitan dengan Rasul? Jadi dia kata dengan kelebihan yang Allah bagi ni, rahmat Allah ni lah, manusia ni jadi seronok. Wa khairun mimma yajma'un, ala lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi kita faham tu maksud dia. Rahmat Allah kita ni, apa dia rahmat paling besar? Rahmat Allah paling besar ni adalah apabila diutuskan Nabi Muhammad SAW lah, habislah. Nikmat paling besar yang Allah bagi kita ni ialah perutusan Nabi kepada mereka, kepada manusia ni. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran. Tuanya Allah kata, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran, kami utuskan, kami apa inna arsalnaka, kami utuskan engkau wahai Muhammad pada manusia ni, syahidan, sebagai saksi, wa mubashiran, jadi pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan juga bawa berita menakutkan. Jadi nikmat Allah paling besar kat kita ni ialah nikmat diutuskan Nabi lah. Maka dengan sebab itulah dia kata fa bidzalika, dengan sebab nikmat-nikmat Allah lah, maka nikmat antaranya ialah nikmat perutusan Nabi. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan sebab nikmat itu kamu seronok kan. Surah Yunus ayat 58. Maka dia kata wa khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kita duk cari ni. Nikmat Allah hantar Nabi tu lebih baik daripada segala apa yang kita. Jadi apa kita seronoklah. Maka katanya Imam As-Sayuti menukilkan bahawa Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa nak Abdullah bin Abbas ni? Terjemahan Al-Quran. Dia ialah peguam bela ataupun juru bicara Quran lah. Nabi kata kalau kamu nak tahu Quran, tanya Ibnu Abbas lah. Dia banyak tahu tentang, dialah banyak berada apa ketika nuzulul wahyu, ketika datangnya Jibril, kalau dia banyak. Jadi dia ni orang yang tahu asbabun nuzul dan tafsir Quran itu ya. Baik, jadi Imam Suyuti kata Ibnu Abbas mentafsirkan rahmat itu dengan perkataan wa bi rahmatihi itu, makna dengan rahmatnya itu sebagai bi Muhammad. Tu kata Imam Suyuti, Ibnu Abbas tafsir yang dengan wa bi rahmatihi itu, dengan rahmatnya itu bi Muhammadin, dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh kita seronok lah. Bukan kita seronok yuk lompat ke apa-apa. Kita seronok menyambut Maulidur Rasul itu dengan berselawat, memuji, dengan ceramah, dengan berjanji, bermarhaban, burdah dan sebagainya itu, kerana
kerana sonoknya bila Nabi hijrah pun tala'al badru alaina wa arab, sambut dengan nasyid, dengan lahirlah dia kata bulan purnama atas kami tu. Jadi maksudnya tu baru nak sambut Nabi, baru nak tunggu Nabi mai. Maka Imam Suyuti kata wa bi rahmatihi, ini Ibnu Abbas tafsir dengan wa bi Muhammadin. Rahmat itu dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyuruh manusia bergembira di atas rahmatnya. Tuhan suruh kita seronok. Maka rahmat apakah yang paling besar ke atas manusia dan alam keseluruhannya? Jika tidak rahmat kelahiran dan kehadiran Rasulullah SAW. Maka dia tanya, rahmat apa paling besar? Tak ada rahmat paling besar melainkan rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang selalu kita hafal kan. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad, kata Allah, illa rahmatan, melainkan menjadi rahmat lil alamin, seluruh alam ni. Maka rahmat apa paling besar? Rahmat, jika tidak rahmat kelahiran dan apa Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Surah Anbiya ayat 107. Jadi justru dia kata menyambut Maulid Rasul, buat sambutan Maulid Rasul yang diisi dengan program-program. Tapi kalau pagi belawak Maulid Rasul, tuan-tuan main sambung, hak tu bid'ah lah. Hak tu pasal perbuatan tu, perbuatan hak selepas tu. Pagi ni sama sallallahu ala musin kata, patah-patah balik main masjid, main surau, masuk zuhur, ambil makan sebungkus, cabut. Tu bid'ah kan. Haram tak sembahyang kan. Mayang tak cabut tu. Tu bid'ah. Bid'ah bukan pasal sambutan tu, bid'ah pasal perbuatan tu lah kan. Pasal tu ada lu tu pula. Jadi ini kita buat sambutan tu dengan berselawat, dengan mengingati cintakan Nabi SAW tu, maka adalah satu cara dia. Justru menyambut Maulid Rasul adalah satu cara umat Islam melahirkan kegembiraan, mendapat rahmat yang sangat besar itu. Itu dalil kita lah. Mana? Dan dalil kita ni mana dia? Dalil yang lebih kuat lah. Kalau nak banding dengan dalil mana? Dalil Wahabi ni kan. Baik. Semua tak boleh kan? Baik. Maka kelahiran Nabi SAW, Maulid Nabi itu adalah sebesar-besar rahmat Allah kepada alam dan manusia, keseluruhannya. Rahmat ini ada dalam akidah. Yang kata rahmat ini, kasih sayang Allah ni, yang pertama sekali rahmat kelahiran Nabi lah. Dan rahmat ini juga ada dalam akidah, muamalah, dalam cara kita kehidupan ni. Jadi Islam ni dia ada akidah, ada pegangan tentang ketuhanan, tauhid kan. Maka itu akidah. Ada muamalah dalam kehidupan berekonomi ni, maka macam-macam lah. Mana ada al-bai', ada jual beli, ada ar-rahnu gadaian, ada al-ijarah sewaan, ada al-wakalah wakiat takaful perlindungan. Maka macam-macam lah skim tu ada kan. Ar-rahnu gadaian, berarti gadai muamalat. Maka bank pun ada bank muamalat. Jadi itu muamalat. Kemudian akhlak, dalam bidang akhlak pula, malah dalam semua bidang kehidupan. Ada bidang apa, munakahat, bab nikah, kahwin, cerai, apa semua ni duduk dalam munakahat pula. Kemudian ada jinayat, bab perundangan pula. Jadi mana dia, semua rahmat itu ada dalam bahagian-bahagian, juzuk-juzuk dalam Islam ni. Siapa bawa itu? Maka rahmat ini tidak hanya terbatas untuk manusia pada zaman baginda saja. Maka yang bawa semua rahmat ni Nabi lah yang bawa asalnya. Macam mana kita nak bermuamalat, bagaimana kita nak apa dalam ibadat semayang, maka
dia tidak hanya terbatas zaman Nabi saja. Sebab Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Lagi tak kiamat ni maksudnya rahmat lah. Kan? Jadi dia tidak hanya terbatas pada baginda, zaman baginda saja, tetapi dia juga meluas ke sepanjang sejarah manusia seluruhnya. Allah berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga kaum-kaum lain yang selain daripada mereka, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang belum berhubungan dengan mereka, yakni generasi selepas itulah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wal azizul hakim. Dzalika fadlu man yasha Allah dzul fadlil azim. Surah Al-Jumu'ah. Jadi apa Allah kata, rahmat ini bukan hanya kepada mereka saja, tapi juga kepada wa akharina minhum, kepada selain daripada mereka, yakni generasi selepas itulah kan. Kemudian lamma yalaqu bihim, yang belum berhubungan dengan mereka. Kita bukan pernah jumpa Nabi, tapi kita ikut Nabi, maka kita lah bukan sahabat, tapi kita lah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih seronok kita ni. Pasal apa? Mereka yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka tetap berpegang dengan ajaranku. Kan? Jadi kita ni dipanggil apa? Bukan sahabat. Kita dipanggil apa? Dia panggil, Nabi sebut dalam ummati, Nabi duk sebut itu ummati, hatta haduk dalam neraka pun. Apa Sayyidina Abu Bakar mimpi bahawa Nabi duk panggil ummati, bukan panggil ahli syurga. Ahli syurga duduk dalam syurga dah, panggil mereka haduk dalam neraka supaya dikeluarkan, maka boleh dikeluarkan. Allah perkenankan apa, wahabna Allah kata. Baik. Kemudian firman Allah lagi, walladzina amanu wa 'azzaruhu wa nasaru. Surah Al-A'raf ayat 157. Walladzina amanu, maka orang-orang yang beriman dengannya, dengan bihi, beriman dengannya, yakni walladzina amanu bihi, dengannya, dengan ajaran Nabi itu. Wa 'azzaruhu wa nasaruhu, mereka azzaruhu wa nasaruhu, mereka memuliakannya dan juga mereka menolongnya. Itu dalil kita pakai bahawa sambutan kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak salah, sebab Nabi itu pembawa rahmat. Maka rahmat ni kita seronoklah. Rahmat ni dia kata dalam bentuk macam-macam. Kita pun baca surah Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi nak abang itulah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu. Jadi itu dalil kita bahawa kita bukan salah pakai kereta hebat, pakai kenderaan hebat, rumah hebat. Sebab dalil kita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang salah ni ialah sombong. Mana? Sebab itu hadis kita kata tadi, kena kesian kat tiga golongan ni. Nabi kata sayarhamu salasatun, kena kesianlah kepada tiga golongan. Dalam kita lala ni kena kesian. Pokok ni ada lah. Yang pertama ialah apa? Ghaniyun iftakhara, kena kesian kat orang kaya tapi akhirnya jadi susah. Iftakhara, jadi pakai, jadi miskin. Pasal apa? Pasal tak hati urus harta. Patutnya harta tu kau boleh menyebabkan dia senang. Tapi kerana kaki betina ke, main judi ke, apa ke, habis ya. Habis, lingkup habis kan. Kesian lah Nabi kita kat ghaniyun iftakhara, orang kaya yang jadi miskin. Kemudian apa, kesianlah wa alimun yatala'abu bihid dunya, kesian kat orang alim, orang yang ada ilmu, ulama, tetapi yatala'abu bihid dunya, dia dipermainkan oleh dunia. Kena kesian kat golongan ni. Orang alim, ulama, ngaji bidang agama, lebih lagi,
tetapi dipermainkan oleh dunia. Kerana duk rebut gila, duk apa jawatan apa semua, maka apa habis dia jadi tergadai, sanggup gadai prinsip agama kerana apa. Sedangkan Allah kata wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Tapi ulama jahat ni dia apa, dia sanggup yabi adinahu bi iradin minad dunya khalil, dia sanggup jual agama dengan tukaran dunia yang sedikit. Jadi Nabi kata kesianlah kalau orang alim tapi akhirnya ilmu tu dipermainkan oleh dunia. Patutnya ilmu lagi banyak, lagi takut dengan Allah, tapi manusia akhirnya lagi banyak ilmu, lagi rakuh dengan dunia. Maka tu yang tabik macam-macam. Jalan macam-macam. Jadi fitnah balik pula. Jadi apa pendakwah selebriti rogol lah apalah, jadi penin gitu ya. Patutnya ilmu agama ni lagi menyebabkan dia dekat dengan Allah, tapi akhirnya dia guna kesempatan itu. Jadi baik. Maka kemudian yang ketiga ni mungkin kita lah, atau ada bahagian daripada kita yang Nabi kata wa fakhirun fakhur, kesianlah kat orang fakhir tapi sombong. Dah susah, mana susah tapi sombong pula. Susah mayang pun tak, dah susah masjid pun tak main, doa ramai-ramai, mana tahu kita susah. Tapi dalam doa ramai-ramai itu ada satu doa yang Allah makbulkan. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Mungkin yang baca doa tu imam, tapi hak makbul tu amin antara kita tu. Maka salah seorang daripada kita tu yang makbul, akhirnya tak susah lah. Tak ada lah kata main semayang ni jadi susah. Mana? Kalau susah pun main-main susah, kawan-kawan bakal tengok, oh dia kita pergi hantar bagi bantuan lah apa. Ni kita nak hantar bantuan macam dalam masjid tak ramai, surau tak ramai. Jadi orang tengok segan nak pergi kan. Jadi kita solok dengan apa yang Allah utuskan kepada kita. Maka tengok, wallazina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru. Maka orang beriman dengannya, dengan Nabi Muhammad, ajaran Nabi itu, wa 'azzaru, mereka muliakannya, wa nasaru. Maka maksud azzar wa 'azzaru itu memuliakan, memuji dan mengagungkan baginda. Maka justru itu dia dah menyambut maulid Rasul adalah satu cara untuk memuliakan, memuji dan mengagungkan baginda. Berapa dalil tu ada yang telah ditulis oleh pengarang. 4 dalil Quran tu ada. Bahawa kita bukan buat benda-benda lara. Kalau belara tu duk sebut benda-benda lara, ni sebut sallallahu ala Muhammad man salla alayya marratan sallallahu bi ashran. Siapa berselawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Maka selawat Allah tu bukan macam kita selawat tu. Maka selawat Allah itu ialah rahmat tu. Kalau malaikat selawat pula yang kita duk baca, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, Allah dan malaikatnya berselawat kata Nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wa orang beriman selawatlah. Maka selawat Allah tu lama uraikan. Kalau malaikat selawat itu dipanggil rahmat, meliputi rahmat. Maka selawat Allah itu ialah keampunan. Maka Allah bagi keampunan ke orang yang berselawat ke atas Nabi ya. Baik. Kemudian firman Allah lagi, wa zakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka. Wa zakirhum, Allah sebut ni, wa zakirhum, ingatkanlah mereka. Siapa? Orang beriman lah. Bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah, hari apa? Maka ulama kata tak dilagukan lagi bahawa salah satu daripada hari itu ialah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari-hari Allah kata wa zakiru, peringatkanlah mereka bi ayyamillah. Peringat apa? Peringat supaya ambil iktibar pengajaran.
dengan hari-hari Allah. Maksudnya lafaz jamak ayyam. Kalau yaum sari ni hari-hari. Maksudnya banyaklah hari-hari Allah ni. Apa? Maulidur Rasul kan. Ma'al hijrah, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Itu kita panggil hari-hari Allah lah. Maka kita ingat peristiwa-peristiwa besar dalam Islam. Maka ulama kata tak ragu lagi lah. Salah satu yang kata hari-hari Allah itu ialah hari Maulidur Rasul lah, hari kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa, Nabi itulah kekasih Allah kan. Hadis. Jadi 5 dah hadis, ayat-ayat Quran ni dalil. Kalau tuan-tuan kata nak ikut hak puak yang kata bid'ah tu, tak salah bila kita buat larak ke apa kan, duduk di rumah tengah nuri punya rumah makan. Ni kadang-kadang tahlil bid'ah tapi tang terkedah tak bid'ah pula, tu yang payah. Lah kata bid'ah tapi tang kenuri hang mai pula. Dah kenuri tu orang buat kenuri sempurna tahlil. Sempurna orang dah panggil orang mai tahlil apa semua, zikir apa semua, tak apalah buat kenuri. Maka tang apa tahlil bid'ah, tang kenuri tak bid'ah pula, dia bid'ah pula. Dia sapu pula kan. Payah betul kan. Baik. Begitu ada tuan-tuan, ustaz tak mau baca Yasin di sekolah. Ustaz duduk dalam jamban tak bagi. Lah. Takkan baca Yasin tu baca Quran. Duduk dalam jamban tu tempat setan. Ustaz duduk dalam jamban tak mau baca Yasin. Kan macam tu lah. Tak pening ke tu. Kan. Jadi tuan fikir mengakai dah. Kan. Ada duduk dalam jamban tak bagi tapi pada baca Yasin. Jenis manusia ni tahu kan. Ada tu ada. Kan. Macam-macam pening. Macam-macam kan. Baik. Hadis daripada Abi Qatadah Al-Ansari, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumin yaumil isnain. Nabi kata Abi Qatadah Al-Ansari, Nabi ditanya tentang puasa hari Isnin. Tanya Nabi tentang puasa hari Isnin. Puasa Isnin ni, maka Nabi kata faqala fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Nabi kata pada hari itu aku dilahirkan. Jadi tak ada khilaf apa, Nabi lahir hari Isnin. Mana? Maka faqala fihi wulidtu. Nabi kata hari itulah aku dilahirkan. Wa fihi unzila ilayya. Dan hari itulah juga dia kata wahyu pertama tu diturunkan kepadaku. Wahyu pertama pun turun hari Isnin juga. Jadi mana dia? Orang tanya Nabi, puasa hari Isnin ni macam mana? Nabi kata apa aku lahir. Jadi maknanya puasa tu salah satu daripada kegembiraan lah. Mana? Puasa pada hari Isnin tu satu daripada kegembiraan. Kalau kita puasa hari Isnin tu, maksudnya kita pun seronok dengan kelahiran Nabi. Pun macam tu lah. Dan Nabi kata hari itulah wahyu diturunkan. Maka sebagai ulama mengatakan isyarat menyambut Maulidur Rasul telah ada zaman Rasulullah lagi. Cuma dia tak sebut lah. Jadi ulama urai kata dengan dalil-dalil ni semua. Bila Nabi kata aku ni lahir hari Isnin, hari itulah aku lahir, dan aku apa wahyu pun turun hari itu. Mana ada secara tak langsung kata ulama isyarat nak sambut kelahiran Maulidur Rasul tu dah ada zaman Nabi lagi. Cuma Nabi tak abak lah kata. Mana? Tak abak kata apa tu buat majlis ke apa ke, tapi dia abak aku tu lah. Aku dilahirkan hari itu. Jadi maknanya kita puasa hari Isnin tu kita macam menyambut kelahiran Nabi. Buktinya baginda sendiri menyambutnya dengan cara berpuasa setiap hari Isnin. Tu. Jadi Nabi sambut kelahiran dia itu dengan bila Nabi kata yauma wulidtu, hari itu aku fihi wulidtu fihi, hari itu aku dilahirkan, wa fihi unzila ilayya. Maka buktinya kata ulama, Nabi sendiri menyambutnya, sambut kelahiran dia itu dengan berpuasa pada setiap hari Isnin sebagai tanda mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyunya.
Baik. Jadi tajuk ni saja cukup banyak tu. Tajuk sebab jadi perbahasan benda-benda baik pun. Jadi lagu tu lah maksudnya. Kita baca tenarai. Tapi dia tak mengaku itulah, tak mengaku kata. Tapi cerita dia macam tu lah. Kalau menolak kelahiran Maulid Rasul ni adalah ciri-ciri puak-puak Wahabi lah. Walaupun di Malaysia dia tak kata, dia tak mengaku itulah. Tapi ciri-ciri tu ciri-ciri golongan macam tu lah. Baik, pendapat ulama tengok. Pendapat ulama pula. Guru Imam Nawawi. Guru pada Imam Nawawi, Matan Arba'in tu, yang tulis kitab Matan Arba'in, yang terkenal sampailah. Imam Nawawi ni mazhabnya ialah Asy-Syafi'i. Dia tulis Syar'ul Muhazzab, kitab besar fiqh. Syar'ul Muhazzab Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi. Dia mati muda, mati umur 45. Kita tua pada Imam Nawawi ni. Tapi Imam Nawawi mati 45 pun puas hati lah. 45 judul buku. Dan setiap satu buku itu ada berapa jilid lah. Tu dia Mak, kita satu buku tak. Kau lah tulis buku kecil-kecil ke apa ke, panduan apa ke, kau haram tak ke. Kau lah buat kertas doa tu pun kita duk kata kat orang. Orang tulis bagi Allah. Kita satu doa malam tak tulis kat orang kan. Baik. Jadi mana dia tu Imam Nawawi, dia mati muda tapi mati dengan meninggalkan khazanah ilmu yang tak terhingga. Tapi dia tak menikah sampai ke kita jangan jadi dia pula. Sebab dia tidak di sahabat-sahabat ketika zaman dia itu pun tak kata apa walaupun dia tak kahwin. Sebab bila dia kata aku bimbang nanti kalau aku kahwin dia mengganggu urusan mengarang apa semua ni. Maka sahabat faham betul. Tak apa. Kalau betul tak apa. Kita kalau tak kahwin ni bahaya. Kalau tak kahwin ni ada dua ya. Kita kalau tak kahwin ada dua ya. Satu dipanggil asi, pelaku maksiat. Dia tak mau menikah. Sebab dia nak enjoy bini siam lah apalah semua, dia tak menikah. Betul ada aku tu. Satu lagi ajuz. Maka kita kalau tak menikah, dah duduk main masjid takkan asi kot. Ya. Maka ajuz lah apa dia? Ajuz ni lemah tenaga batin lah, power tak lah kan. Dia tak menikah lah, dia tak larat. Maka dia tak mau lah. Mana? Jadi Imam Nawawi dia bukan masuk kategori tu. Dia tak kahwin. Dia kata orang tanya pasal apa? Sedangkan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, sunnah Nabi. Orang baca ada ni hadis, ada cerita. Orang baca sahabat kata, maka dia kata aku bimbang nanti kalau kahwin nanti sibuk disibuk aku tak terganggu untuk mengarang apa semua. Maka orang tak kata apalah, tak apalah kalau macam tu. Tengok jenis, tengok keadaan lah maksudnya kan. Baik, tengok kata Imam Nawawi. Dia kata guru dia kata Imam Abu Syamah berpendapat. Guru pada Imam Nawawi, wa min ahsani ma btada'a fi zamanina ma yaf'alu kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi. Tu. Dan sebasuk perkara yang baik dia kata wa min ahsani ma btada'a, yang bid'ah lah maksudnya, antara termasuk benda baik yang dilakukan di zaman ini, maksudnya bid'ah paling baik yang kita buat ni. Benda ni tak ada zaman Nabi, tapi dia kata ma btada'a fi zamanina, kita buat zaman kita ni, kita buat ma yaf'alu kulla amin, ialah apa yang kita lakukan tiap-tiap tahun, fil yaumil muwafiq, di hari yang telah disepakati ni lah, yang bertepatan li yaumi maulidi, di hari kelahiran Nabi SAW tu. Tu kata Imam Abu Syamah. Dia kata benda bid'ah yang kita buat zaman ni, yang baik ni, sebaik bid'ah zaman ni ialah apa yang tiap-tiap tahun kita buat pada hari yang telah
sepakati ni hari yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi, yaumi maulidihi minas sadaqat. Hari tu kita buat apa? Hari Madrasah tu kita buat pagi sedekah, buat pemberian, wal ma'ruf, kita buat benda-benda baik, tu buat kebaikan. Mana? Wa izhariz zinati was surur, apa menunjukkan rasa gembira dan bahagia. Wa izhar, menzahirkan, az-zinah, perhiasan tu maksudnya seronoklah, was surur, apa, dan bahagia. Maka seronok dengan, maka fa inna zalika, sungguhnya apa semua itu, ma'a ma fihi minal ihsani lil fuqara, semuanya benda itu termasuk bersifat lemah lembut. Dia kata ihsan lil fuqara, berbuat baik, bersifat lemah lembut terhadap orang fakir tu. Masy'arun bimahabbatihi wa ta'zimihi, maka sungguhnya dia kata apa bersifat lemah lembut terhadap fakir miskin tu ialah tanda bimahabbatihi, tanda kecintaan, wa ta'zimihi, dan memuliakan, penghormatan, fi qalbi fa'ilin zalika, terhadap orang yang menyambutnya. Dia kata wa syukran lillah, dan sebagai tanda bersyukur kepada Allah, ala ma manna bihi, apa min ijadi rasulihi allazi arsalahu rahmatan lil alamin. Maka dia juga menyebutkan, dia kata zalika wa syukran lillah, sebagai tanda bersyukur kepada Allah, apa ma manna bihi, dengan sebab kelahiran utusan Nabi, min ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, allazi arsalahu rahmatan lil alamin, yang Allah turun syukur kepada Allah kerana perutusan Nabi itu sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jadi nak abang Imam Abu Syamah kata, sungguhnya bid'ah paling baik, paling zaman ini ialah bila kita sambut Maulid Rasul lah. Dia dah kita buat bagi sedekah, buat kebaikan, menzahirkan apa rasa gembira. Jadi belarak apa semua tu gembira lah kan. Jadi apa, dengan sebab kita bagi hari Maulid Rasul tu, kita sambut Maulid Rasul tu, kita buat pemberian, panggil orang miskin mai ambil, orang miskin pun jadi seronok kan. Maka itulah tanda kita membesar, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ulama. Jadi takkanlah kita ni sampai nak sebut Sayyidina pun tak boleh. Nak sebut Sayyidina, Nabi mana ada sebut Sayyidina? Takkan Nabi nak abang kat diri dia sendiri betul. Baik. Dan yang terakhirnya dia kata, ambil pula kaedah fiqh pula. Dia jumpa tak habis lah. Satu kaedah fiqh dia kata, kaedah fiqh yang dibuat oleh mujtahid lah. Kaedah pertama dia kata, lil wasaili hukmul maqasid. Nak cari jalan untuk sesuatu itu, hukmul maqasid dia dah. Jalan tu, jalan yang kita buat tu, kita korek telaga. Jalan ni adalah korek telaga. Pasal apa? Nak ambil air. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Jalan itu dia kata sebagai hukum yang dimaksudkan. Maksud kita tu apa? Nak cinta Nabi, tapi jalannya kita buat apa? Kita buat perarakan, kita buat selawat. Maka kita jalan itu dia kata mengikut hukum apa yang dimaksudkan, yang diniatkan. Baik. Kalau kita, sebab itu kalau kita sembelih tapi tujuannya untuk apa? Untuk jamu, untuk raya ke apa, maka sembelih tu jalan, tapi dia tetap haram. Sebab jalan dia, maksud dia tak betul. Jadi kalau kita jalan tu betul, jalan tu pasal apa? Pasal apa? Nak sambut Maulidur Rasul, maka kita melakukan perarakan dan sebagainya. Maka itu kaedah. Bagaimana kata, lil wasaili hukmul maqasid. Jalan itu merupakan mengikut hukum apa yang diniatkan, dimaksudkan kan. Baik. Maka keterangan, apakah hukum atau tujuan maksud diadakan sambutan Maulid Rasul itu? Maka tujuannya adalah apa?
tidak lain melainkan untuk satu menzahirkan kecintaan kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu adalah salah satu dasar dan rukun iman. Inna min halawatil iman, dan tanda nak dapat halawatul iman apa? Aku lebih dicintai daripada selainnya, Nabi kata. Tanda kita nak dapat yang kata kemanisan iman tu ialah apabila aku dicintai lebih daripada yang lainnya. Maksud dia tu. Jadi kita buat tujuan pada waktu itu boleh apa? Nak zahirkan kecintaan kepada Allah. Kerana Nabi diutuskan. Maka cinta Nabi itu adalah satu dasar dan rukun iman. Dan yang kedua dia kata pasal apa? Tujuan jalan kita buat itu, buat sambutan tu, menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas diutuskan Nabi yang paling mulia yang membawa rahmat ke seluruh alam. Dan yang ketiga dia kata menyahut seruan Allah dan Rasulullah untuk mengagung dan membesarkan baginda. Maka oleh kerana tujuan dan maksud semuanya baik dan terpuji, maka menyambut Maulid Rasul juga adalah baik dan terpuji serta mendapat pahala. Jadi jangan duk bimbang. Apa yang kita buat ni tidak menyalahi. Ulama jawab dengan jawapan yang lengkap dengan sempurna kan. Baik. Jadi kita punya tu ada lagi kaedah kedua. Kaedah kedua yang tak habis tajuk ni panjang. Sebab orang nak sambut Maulid Rasul pun jadi pertikaian, jadi payah kata. Lepas tu nak sambut apa? Bagi puak-puak duk belarak, Hindu belarak tak apa. Tak kacau tu. Baik. Jadi kita jumpa lagi pada tahun depan. Jadi mengaji habis tahun ni. Jadi pertemuan kita untuk 2020 habis. Kita jumpa lagi pada tahun depan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Jadi moga tahun ini berakhir dengan penuh kebaikan. Allah hindarkan kepada kita segala bala bahaya, dan alhamdulillah PKP telah ditamatkan umum tadi bagi daerah Kulim ni. Jadi boleh nak buat kenduri selepas 20 ni kan. Kemarin nak buat kenduri pun mereka main punggah balik. Polis suruh punggah balik. Rumah polis pun tak boleh buat khemah. Kan. Dari rumah polis buat khemah, daripada rumah polis boleh buat khemah, mana boleh. Orang ada virus saya, maka tak ada ni, nuri tak ada khemah kan. Jadi lepas 20 ni insya-Allah boleh kan. Jadi yang baik daripada Allah Taala, yang silap kelemahan kurungan saya semua maaf. Qul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa sayyidil muslimin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barallahu